Macam kita DP ni, kita kena, orang kata DP dengan pengarah ni dia ibarat macam suami dengan isteri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bertuah kerana bersama dengan Abang Sudirjan. Sudirjan ni DOP Malaysia yang sangat terkenal, dah lama dah. Abang apa khabar, sihat bang? Ya, sihat, alhamdulillah. Itulah bang, channel saya ni bang, sebenarnya saya ini channel, nama dia Kopi Kau Show. Kopi Kau Show ni dia mengumpulkan semua orang-orang belakang tabir, orang industri filem semua. Jadi selalu artis dia dapat tempat. Jadi cerita-cerita orang belakang tabir ni tak ada orang kan. Jadi saya dah mula jadi saya dah mula kumpul apa semualah. Terutamanya otai-otai macam abang ni kan. Ini perlu budak-budak baru kena kenal. Sebenarnya baru dia orang tahu kan siapa orang kuat belakang industri kan, kena ada lah benda tu. So inilah inisiatif yang saya cuba buat lah. Dah 2 tahun lebih lah saya buat channel ni. Kan dulunya asalnya daripada FDM, kita buat talk show. Ya. Kita buat talk show kan. Jadi saya waktu tu saya punya biro yang lahirkan program tu. Jadi kita sayang program tu mati macam tu je. So saya ubah sikit lah style dia kan. So Abang Sudirjan, so boleh abang cerita sikit, abang asal mana bang, asal? Saya asalnya orang Muar, orang Johor. Orang Johor. Sekarang tinggal kat mana bang? Sekarang tinggal dekat Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Anak apa orang lah bang sekarang? Anak dah 4 orang dah besar-besar dah. Semua dah kerja bang alhamdulillah. Yang bongsu pun dah 20 tahun dah. Oh ya ke? Okey bang, sedikit tentang abang punya pendidikan, kalau boleh abang kongsi sikit lah abang punya pendidikan secara brief. Okey, saya dulu bersekolah di St. Andrew, Muar. Dekat Muar, okey. Dekat Muar. Selepas sekolah, lepas dia Tahun 5, saya pergi ke India lah untuk belajar ambil medical studies. Selepas form 5 terus pergi India? Kena ambil pre-U untuk 2 tahun untuk dapat kelayakan untuk medical, belajar medical di sana lah. Okey. Masa tu medical dia murah, dalam 40,000 je. Okey. Tak mahal. So abang pergilah India. Pergi India dekat Manipal. Lepas tu saya nak masuk medical, saya punya abang saudara saya, dia terlibat dalam buat filem. Dia macam co-producer lah, distribution filem apa semua. So kadang-kadang saya pergilah tempat-tempat syuting dia orang. Dekat India? Dekat India. Bila syuting tengok, saya terpengaruh lah. Pasal saya tengok pelakon orang datang naik autograf lah, ambil gambar lah. Saya pun rasa nak jadi pelakon. So daripada dunia medical tu dah minat pada filem. Dah minat benda tu pula. Tapi saya pun rasa macam kita muda lagi masa tu, umur berapa, 19 tahun macam tu lah, 19. Belum sampai 20 tahun pun. Yalah, lepas so tu nampak jadi kita ni mudah terpengaruh kan. Bila mudah terpengaruh, kita dah tiap malam fikir tu je, aku pun nak jadi glamour lah, nak jadi pelakon lah apa lah. Lepas tu macam mana abang boleh terjebak tu? Terjebak. Lepas tu saya minta lah dengan abang saya untuk dapat peluang. Dia pun bagilah peluang. Kau nak sangat berlakon, boleh. Okey, dia tu bila depan kamera dia kata uji bakat. Dia kata uji bakat kan. Bila uji bakat depan kamera, kita rasa nervous pula. Yalah. Dialog tak keluar. Lepas tu jadi macam gigil, bertakut. Kamera ada orang tengok apa semua. Kau nak berlakon sangat, berlakon depan kamera tak boleh fail. Lepas tu dia bagi dialog. Kau hafal dialog ni setiap tu, kau tadi bahasa, hafal je dialog. Datang balik nanti. Kita pun balik hafal lah. Hafal pergi depan kamera, berlakon juga. Bila berlakon, dia kata you tak menghayati maksud dia tu. You kena faham. Bukan setakat kadang melontarkan dialog, tak boleh. You kena ada expression, muka kena ada. Betul. Wah, tak boleh juga. Bukan macam patung cakap, tak boleh. You kena ada body language. Maksud you
You kena berbahasa, bukan sekadar you letakkan bahasa, tak boleh. Yalah. Dari situ saya belajar lah. So saya fikir dah, saya tak boleh ke depan, saya kena ke belakang. Belakang tabir pula. Tapi nak juga dunia filem tu kan? Minat lah. Lepas tu? So mula-mula minat ni, dia suruh pergi belajar lah dekat Pune Film Institute. Saya belajar untuk film directing dengan sinematografi apa semualah. So selepas yang ambil pre-U tadi, masuk pula filem? Filem masuk filem pula. Itu medical dah lepas lah. Okey. Lepas tu, abang belajar filem lah. Lepas tu? Ambil diploma lah. Diploma untuk 3 tahun, ambil diploma, belajar. Lepas tu keluar, kita jadi assistant director. Jadi AD lah. Dekat sana? Continuity. Jadi continuity dulu, bukan assistant director terus. Belajar continuity. Okey. Kita belajar continuity, tengok pelakon. Saya pun kena juga. Masa tu, zaman tu kita tak ada kamera semua, tak ada. Betul. Kita ada kamera ada, tapi kita nak ambil, kita kena proses kan. Bukannya boleh tengok macam digital sekarang ni. Betul. Kita ambil klik, tak apa tengok. Jadi masa tu saya belajar konti tu. Ada, lepas dia orang syuting hari ni, lepas seminggu 2 minggu baru dia konti balik. Pakaian tu. Jadi dia nampak baju dia warna biru. Kita cantik baju nampak, tapi dia pakai baju yang sama tapi warna lain. Okey, faham. Tapi konti silap. Bila filem keluar, saya nampak kesilapan, saya belajar. Masa tu kita tak boleh buat color correction apa, tak boleh. Betul. Jadi kesilapan tu saya belajar lah. Filem ni bukannya maksudnya hari ni kita nampak, cuma dia akan tak ada, besok lusa ke ataupun lepas minggu ke dia akan reshoot balik. So kita kena ingat konti rambut dia, apa yang dia pakai, tangan dia apa dia pakai. Dulu macam tu kena catat semua tu. Yalah, sekarang digital senang kan? Digital senang. Yalah. So lepas abang jadi konti tu? Lepas tu konti kita jadi kena belajar AD pula kena scheduling pula. Shooting time dekat mana lokasi rumah ada berapa scene. Betul. Kan? Berapa scene nak shoot. Macam mana pelakon nak duduk macam mana. Lepas tu masa zaman tu dulu pelakon datang, director akan tengok. Kalau katakan sebetulnya director akan bagi peluang pada pelakon untuk lakonkan. Yalah. So dia kena ada movement, dia tak boleh duduk kaku. Dia jangan kita duduk cakap dialog tu mudah, senang, tapi dia kena ada movement. Bila nampak movement tu hidup. Waktu so tu characterizing. Waktu abang buat AD tu, abang projek tu filem ke atau drama ke atau apa? Tak ada. Dulu zaman cuma filem. Semua filem ya orang kan? Filem zaman tu tak ada drama-drama, tak ada. Semua filem zaman. Yalah. So, jadi assistant director berapa lama tu? Dekat setahun 2 tahun jugalah. Setahun 2 tahun jugalah kan? Lepas tu balik Malaysia. Lepas tu saya tak boleh take overstay lagi, tak boleh. Lama sangat dulu pun tak boleh juga. Baliklah. Yalah. So balik abang terus masuk TV3 ke apa tu bang? Masuk TV3. Jadi saya buat buat videografi untuk orang kahwin dulu. Balik dekat. Sebelum masuk TV3 lah. Beli kamera. Buat shoot orang kahwin. Berapa tahun tu buat shoot orang kahwin tu? Kahwin pun dekat 3-4 tahun jugalah. Oh, ya ke? Banyak edit apa. Lepas tu masuk dekat KL, saya masuk jadi editor kejap. Editor dekat kini grafik dekat mana. Saya masuk editor daripada Solo Mission dulu. Belajar Solo Mission dululah. Yang tu apa? Solo Mission tu dia edit filem ke atau edit? Dia pakai video beta apa semua. Beta format. Pakai beta. Dia macam Avid ke bang? Macam Avid lah. Oh, macam Avid lah. Dia ada banyak butang besar. Betul. Lepas tu saya tak minat dalam aircon, duduk dalam aircon sejuk je tak jadi. Saya tak minat. Kita orang luar bang. Kita orang lokasi nak mana? outdoor. Ini duduk indoor dengan baju-baju je ni. Penat. Okey, lepas tu berapa lama tahan jadi editor berapa lama? Editor dekat 1.5 tahun ke 2 tahun nanti lah editor. Oh, lama juga tu. Kan? Yalah banyak juga buat kerja tu, kan? Habis saya tahulah cutting point apa semua, saya dah tahu dah. Orang tuku pasal cutting point semua tak boleh lah, saya tahu dah cutting point semua. Zaman tu bang kalau nak dissolve gambar berapa lama ambil masa? Makan masa. Kalau kita buat silap satu,
kita kena balik, kena buat balik semua. Mana boleh jam-jam, tak boleh. Zaman Iyalah. sekarang senang. Iyalah. Kalau zaman Avid tu saya ingat lagi tu, zaman tu. Dia punya efek Kalau gambar. Lama. tepuk dahi kalau pernah reissue balik, kena buat balik. Okay. Iyalah. Okey bang, lepas editor bang kerja apa lepas tu? Lepas tu saya masuk jadi stringer dekat TV3. Stringer state ke atau KL? State Melaka dulu. Oh, Melaka dulu. Berapa lama? Itu pun dekat 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Lepas tu dapat kerja masuk Epic Express TV3. Oh, Epic Express waktu tu dekat Jalan Liku lah kan? Liku. Tahun 90, 92, 93. Macam tu lah. Berapa lama dekat Epic Express? Epic Express sampai retrench tahun 1999 kan, ekonomi masa tu teruk kan, dia orang tutup semua. Betul. Waktu dekat Epic Express apa projek besar-besar abang buat bang? Situ projek besar. Itu banyak besar. Itu dia orang buat komersial, ada music show, macam-macam lah semua, macam-macam. Banyak pendedahan lah, bagus. Kebanyakan program TV, filem, iklan TV. Banyak. Yalah. Talk show lah, macam-macam. Maksudnya masa tu kita abang tak ada TV3 tak ada masuk lah. Maksudnya betul-betul dekat Epic Express je lah. Ada TV3 lah. Yalah, dia nak syarikat kan. Syarikat. Saya tengok abang ada masuk yang Petronas punya projek tu. Apa nama tu? Apa nama tu? PAT, Petronas Adventure Team. Itu berapa tahun abang buat benda tu? Itu dekat saya dapat 2 musim saya dapat. 2 musim lah. Yang abang dapat yang mula-mula ke atau yang keberapa? Yang trip yang keberapa? Tahun itu ke-4 ke ke-5 macam tu. Oh, itu trip pergi mana tu bang? Itu pergi Indonesia. Indonesia. Satu Indonesia lah, daripada Kalimantan masuk ke bawah Katulistiwa, Kasut Pontianak, Balikpapan, terus ke bawah-bawah lah sampai dekat Pulau Flores apa semua, keluar sampai ke Sumatera, keluar balik dekat Medan, balik. Itu berapa kereta tu bang pergi? Itu saya rasa dekat 40 biji kereta lah. Banyak lah. Kameraman berapa orang waktu tu? Masa tu kameraman 3 orang. Siapa? Abang lagi? Saya. Lepas tu Outboy dengan seorang lagi. Saya tak ingat. Rahman Zain. Oh, Rahman Zain. Ya. Rahman Zain saya kenal. Saya biasa dengan dia dulu. Waktu tu Azmi tak ada lagi lah. Azmi apa nama dia? Azmi Ismail. Dia tak ada lagi lah waktu tu. Dia tak ada, dia tak buat. Dia ada golf masa tu, dia ada kerja lain, golf. Oh, dia main golf kan. Dia buat golf kan. Saya ganti tempat dia. Yang satu lagi musim abang buat apa? Yang dekat pergi mana trip dia? Pergi dekat Central Asia. Southeast Asia macam? Central Asia. Central Asia dekat Kyrgyzstan. Oh, Central Asia. Okey. So berapa negara rentas bang? Banyak Banyak. China apa semua kita kena rentas daripada sini ke Laos. Lepas tu dekat China, masuk China, naik atas. Waktu tu pakai kamera apa bang? Waktu zaman tu. Saya rasa dalam awal 2000 ada ke tu bang? Bukan. Awal 2006. Saya masa pergi dekat Indonesia 2006. Yang tahun kedua tu 2007. 2007 Waktu tu abang pakai kamera apa 2007 tu? Kamera DV je. Mini DV. Mini DV. Yes. Panasonic. Panasonic. Sony. Yalah. Sama juga 3 orang juga kameraman. 3 orang. Apa yang menarik bang? Abang cerita sikit bang. Pengalaman abang pergi ke tu? Yang dekat mana? Dekat yang second Indonesia. Trip. Second trip okey lah. Second trip. Kita biasa tak pernah mengunjung, tapi kita tempat orang kita nampak ada kelainan lah, macam budaya dia orang, makanan kan. So kita tapi satu lagi yang bila Petronas ni kita kena punctual. Kalau kata pukul 6 pagi dia nak tolak, kita kena bersiap. 6 pagi kena bersiap dah. Kita tak boleh. Kalau kita tinggal dengan kita ditinggalkan terus. Ui, macam tu pula dia punya disiplin tinggi. Oh, yalah. Kalau dia kata besok pukul 6, maksudnya kita kena tidur pukul 10 malam, dia kena tidur dah. Yalah, tak ada masa lah nak keluar, nak jalan-jalan apa, tak ada lah Dia ada masa dia bagi rehat. Kata
cuti sini dekat bandar besar ni cuti 3 hari 4 hari. Kalau dia orang cuti, kita tak cuti, kita kena ambil insert shot lah bandar raya, kena ambil shot-shot yang sunset, sunrise betul. lah, apalah, beauty shot kan, kita kena ambil. Kamera ada bawa spare ke waktu tu bang? Kamera ada spare tak? Spare adalah satu kamera spare ada. Satu tak ada rosak apa-apa, tak ada lah Tak ada. Tapi satulah kita belajar waktu kan musim sana sejuk. Kita letak dalam aircon, bila buat keluar outdoor dia macam pangkas kan, macam bergair kan. Ya, betul. Itu maksudnya kita bila duduk hotel kita kena bungkus kamera tu. Betul. Itu orang lama tahulah tu kan. Dia punya PL kamera tu. Tapi kalau tidak makan masa lama. Yalah. Tapi kalau zaman beta tu lagi susah bang. Oh, beta jangan cakap lah, beta. Tapi dia punya handling. Tapi beta ni pasal berat. Bila berat, handling dia sedap. Handling dia sedap dia tak payah. Sedap. Apa lagi? Dulu saya apa lagi program yang besar-besar yang abang buat, yang maksudnya yang menarik hati abang, yang abang betul-betul suka lah, maksudnya memberi kenangan ataupun memberi impak yang tinggi? Abang punya banyak program-program yang impak yang bagus lah pernah. Saya suka kerja dengan macam pendedahan. Macam buat apa Petronas punya, dia ada buat dokumentari Petronas, tapi yang pengarah dia orang Amerika, daripada Boston. Okey. Banyak pendedahan lah. Pendedahan maksudnya shot, composition dia, macam mana dia nak, dia ada framing dia macam mana. Itu dokumentari apa? Subjek pasal apa tu? Pasal KLCC. Oh, tajuk dia KLCC je. Pasal subjek dia KLCC, lepas tu very detail pasal KLCC lah maksudnya. KLCC lah. Tapi dia buat editing dekat Boston dia orang buat, bukan editing kat sini. Bawa balik footage tu, bawa balik dekat pasal dia bawa tape dia pun tape NTC. Pasal zaman tu kan ada PAL dengan NTC kan. Betul. Maksudnya body lens kamera dia pakai. Lepas tu body dia bawa daripada Boston sana, tukar. Oh, dia orang pakai PAL ke NTC? NTC kan? Dia orang pasal dia nak editing NTC. Oh, dia lain format lah kan. Okey bang, lepas abang ada buat beberapa filem bang kan? Filem saya pernah buat 4 filem lah. 4 filem filem apa, Left Wing, Gila-Gila Remaja 2 dengan Pulau Asmara. Ada satu filem tak keluar lagi sampai sekarang. So apa pengalaman abang pasal filem? Abang memang buat DP lah waktu filem tu filem DP. Apa filem okey. Di antara yang banyak-banyak filem tu, filem mana yang abang rasa yang ni sikit lah, yang abang puas lah sebagai DP bang? Filem saya Pulau Asmara okey, dia punya fotografi, saya suka fotografi. Pasal banyak orang kata fotografi dia menarik. Pulau Asmara. Pulau Asmara pun kita pakai kamera HD lah. So far okey lah, tapi cuma saya tak boleh komen pasal pelakon. Pilihan pelakon bukan tangan saya lah kan, itu tangan pengarah. Yalah. Bagi abang, maksudnya as a DP bang, maksudnya apa abang punya peranan ataupun sumbangan kalau dalam satu filem tu bang? Adakah masih tak bebas memberi ni ke, atau masih ada kekangan ke, atau macam mana bang selama abang buat ni? Tapi so far patutnya macam kita DP ni, kita kena, orang kata DP dengan pengarah ni dia ibarat macam suami dengan isteri. Betul tak? Betul. Dia kena very close. So apa yang director nak tu kita kena terjemahkan pada visual. Betul. Kalau director ada pandangan lain, kita kena bagi tahu. Betul tak? Betul. Yang mana kenapa boleh, tak boleh. Bukan kata kita yes man je, tak boleh. Kalau kita semua yes saja, dia tak jadi menarik. Kan? Kita kalau ada pandangan, kita tahu next cutting dekat mana. Kita tak akan singgah di sini selama-lama, kita akan move ke sana, ke kiri, ke kanan, kita akan balas shot. Jadi kalau dibalas di sana, apa subjek dia, macam mana kan. So kita kena very detail. Benda ni kita kena bagi tahu awal-awal. Katakan nak shoot pukul 9 pagi, kita pukul 9 pagi tapi selalunya masalahnya make up. Lepas tu kadang-kadang artis lambat, kadang-kadang make up lambat, apa lambat. Jadi bila pukul 9 kita jadi pukul 10, 11. Itu selalu benda tu berlaku. Dia tak ikut time. Pasal kita kadang-kadang bila outdoor, kita ikut matahari. Kalau kita matahari kat atas, tak cantik lagi dah. Betul. Tengah-tengah hari tu dah tak cantik kan? Pukul 12 matahari dekat
pukul 12 tak boleh. You main shadow kat bawah. Tak Betul, yantik. You nak betul. kena cut banyak kerja. Kadang-kadang Hmm. benda-benda macam ni patutnya artis ke apa ke dia orang kena faham. Kita takat kita boleh bagi. Kita datang awal-awal tak apa. Tak guna pun. Betul. Kalau kadang-kadang kita datang pukul 8 call time. Tapi pukul 9 pun tak roll. Pukul 11 pun tak roll. Kadang-kadang 11.30, 12. Konti tak ada, itu barang tak ada. Kadang-kadang selalu macam tu lah. Yalah. Betul. Ha. Itu masalahnya. Selalunya kalau dari segi abang punya apa kemahuan apa semua tu dipenuhi tak sebagai seorang DP? Maksudnya dari segi kru, dari segi barang apa semua apa abang nak tu so far dipenuhi tak bang? Ataupun masih kadang-kadang dia ikut bajet jugalah. Kadang-kadang minta lebih-lebih pun, kadang-kadang bajet kita ikut peruntukkan dia. Kadang-kadang bajet dia itu, dengan bajet tu kita kena kerja jugalah. Yalah betul lah kan. Kita pun yalah production tempatan production ni, dia ada estimate dia, bajet dia ada. Bajet dia belum masa syuting dia bagi tahu dah bajet tak besar, bajet macam ni. Kan? Kadang-kadang dia ada nak shoot 4 scene ke 5 scene nak kena habiskan satu hari. So kadang-kadang terkejar-kejar. Tapi bila terkejar-kejarnya banyak kan kita letak duduk bercakap je lah. Dia tak ada movement apa semua tak boleh. Yalah betul. Faham tak? Betul. Kalau kita nak movement, nak bergerakkan pelakon nak gerak banyak apa semua tu, kita kena ada space besar. Kita kena ambil masa yang panjang, lighting kena set up besar. Kalau nak cepat, kadang-kadang producer nak cepat. Nak I nak 4-5 scene nak cepat. Bila cepat, you letak artis duduk bercakap cepat lah. You boleh kejar 5 scene, 6 scene, 10 scene pun boleh. Betul. Kalau setakat duduk bercakap. Ini yang berlaku dekat drama ke, dekat filem macam juga. Pasal bajet, everything bajet. Yalah betul tak? Betul. Kita tak nak kena ikut jugalah abang kan. Pengarah pun tak tahu buat apa. Kalau you tak buat betul, you next job you tak ada. You out. Betul. Betul tak? Betul. Itu yang susah kita tu kan. Susah. Bang, abang pernah melalui daripada zaman analog apa semua pergi ke digital. Abang punya macam mana abang punya pengalaman waktu tu? Waktu pada analog pergi digital. Abang rasa sikit. Mula-mula kita pakai kamera besar macam tu kan. Ada saya ada pengalaman dulu mula-mula kita nak jumpa VIP, kita nak interview, kita bawa kamera kecil kita bawa. Betul. VIP kata apa kamera you bawa? You thinking apa? I duduk macam ni, you bawa kamera kecil untuk interview. No, don't waste time, don't. You balik. Pernah rasa kan? Pernah. Aduh. Dia nak kamera besar macam yang TV pakai, kamera besar. I nak kamera besar, bukan kamera ni. Kamera ni apa kualiti ada dia kata. Yalah betul. Tapi dari segi kita punya kepuasan pun sebenarnya waktu mula-mula tu ada sedikit waktu mula-mula kamera besar tu kita rasa satu kepuasan macam tripod dia pun besar. Betul. Kamera besar, nampak lampu dia pun nampak Ni kita bawa lampu kamera kecil-kecil macam kejap-kejap. Yalah. Lampu kecil. Kita rasa kecil, ringan. Lepas tu kita rasa macam nak swing ke apa ke, rasa macam tak berapa tak mengikut sangat kan. Yalah. Dia punya tapi lama kelamaan inilah realiti kita kena terima. Suka tak suka kena terima. Pasal perubahan sekarang semua kamera kecil-kecil je. Betul. Abang sekarang masih aktif ke bang? Kalau ada filem drama abang jalan lagi, buat lagi? Adalah, tapi saya tak adalah aktif shooting sangat. Tapi kalau ada orang tanya saya pandangan apa semua, saya adalah bagi. Yalah. Abang tengok projek juga ke apa bang? Abang tengok projek jugalah yang mana yang rasa okey. Abang kalau abang suka yang macam mana? Forte, maksudnya abang suka filem ataupun drama yang macam mana? Yang abang rasa puas lah maksudnya. Yang genre yang macam mana? Kalau genre yang dekat dengan family, saya sukalah. Macam science fiction ni kurang sikit. Yalah. Yang action pack pun saya kurang. Saya tak suka sangat. Yalah. Bang, saya nak tanya bang. Abang selalu dalam abang punya Facebook sangat ilmiah lah bang. Sangat-sangat apa memberi ilmu yang tinggi lah orang kata kan. So kenapa abang kenapa abang macam tu punya sharing apa semua, kenapa bang? Saya rasa macam abang rasa kita sebenarnya ilmu yang kita ada, ataupun kita sharing ilmu ni, kalau kita share, kita akan dapat ilmu lagi akan datang. Ilmu ni tak ada stop dia tak ada stop. Kadang-kadang ada setengah orang dia ada ilmu, dia kedekut nak bagi tahu pasal semua nak jadikan duit. Ilmu kita tak boleh jadikan duit sebenarnya. Ilmu yes, you ada, you bagi tahu kan. Setiap orang pengalaman dia berbeza, tak sama. Betul tak? Betul. Setiap orang dia punya pengalaman. Walaupun kita cakap walaupun kita cakap benda tu memang warna kuning,
Ada orang persepsi dia kuning dia lain macam, kita punya kuning lain. Kan tak sama. Yalah, Kan? betul. Macam kita baca satu cerita. Bila kita baca satu cerita, kita akan bayangkan yang kita akan imagine satu situasi, satu keadaan. Setiap orang dia akan baca berlainan. Tak sama dia punya imaginasi, tak sama, betul tak? Betul. Desain lampu pun lain. Desain lampu lain, semua lain. Sebab tu kita kata pengarah fotografi kita panggil orang A, dia punya cara lighting lain. Betul. Kalau kita panggil orang B, lighting dia lain. Kalau kita panggil orang C, lighting dia lain. Kita tak boleh salahkan. Ini dia tu benda kira sebagai seni lah kan. Yalah. Masing-masing ada dia punya touch up dia. Orang tu panggil signature dia. Betul. Sama juga dengan pengarah pun sama. Yalah. Betul tak? Betul. Bang, abang punya pencapaian tertinggi ada bang? Saya dengar abang ada dapat OUM punya itu lagi apa? Degree ke apa benda tu? Master. Dapat master bang Itu apa? Convert experience ke apa tu? Dia convert experience. Dapat master OUM bang kan? Yalah, itu tahun bila? 2-3 tahun lepas 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. 2-3 tahun lepas. Yalah. Okey bang. Pendapat abang tentang industri filem Malaysia bang. Bukan drama bang, filem dulu. Sekarang filem kita saya tengok kita kena ingat filem kita sekarang masyarakat dah pandai, bukan macam dulu lagi dah. Kita boleh hidang, bukan setakat kita hidang je, tak boleh. Kita kena benda-benda yang boleh bawa pemikiran. Betul. Membentuk pemikiran. Kita tak boleh bawa benda-benda yang very simple. Tak boleh lagi dah. Pasal kita masyarakat sekarang dah berpendidikan. Kan? Well educated. Kita tak boleh hidang benda. Pasal kita kena banyak buat macam quiz. Macam kita tak boleh togelkan cerita kan. Bila kita togelkan cerita, orang dah tahu dah nothing. Betul. Betul tak? Betul. Maksudnya jangan telanjangkan kita. Maksudnya kita tu kena ada orang panggil apa yang panggil tu? Alah. Dah lupa perkataan tu apa. Yalah. Twist plot. Dia kena ada twist plot. Kena ada twist supaya menarik lah cerita tu kan. Nampak menarik. Yalah. Tapi kalau abang tengok kita punya rantau lah, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, semua dia punya filem dah naik bang tau. Tapi Malaysia masih belum lagi bang. Abang rasa macam mana tu bang? Malaysia masih belum naik lagi. Tapi adalah segelintir adalah patusan sikit, adalah naik. Tapi kita satulah saya cakap kita budaya, kita kena utamakan budaya kita. Mana-mana filem, mana-mana negara pun, dia kalau utamakan kebudayaan dia tu cepat naik. Kalau kita curi orang punya budaya, kita nak agungkan budaya lain tak pun tak ada guna. Tak boleh bang Betul. China dia ada budaya dia. Kalau kita India orang tengok, kita India sama dia budaya tari menari apa semua dia ada. Budaya dia agungkan budaya dia, orang akan suka. Sekarang orang tengok filem Bollywood satu dunia main. Betul. Saya pergi dekat Amerika, dekat pelusuk, dekat Sorok, tempat yang tersorok pun orang kenal Shah Rukh Khan siapa. Yalah, betul. Pasal budaya kan. Budaya dia kenal, fighting, lagu dia apa semua dia orang tahu dah. Kalau kita pergi dekat China pun filem Bollywood dah akan top dah. Yalah, orang nak tengok kelainan bang kan. Kelainan. Kalau kita Korea orang tengok, kita Korea orang faham. Banyak sekarang budak-budak sekarang dekat budak Malaysia pun minat kita Korea. Kalau saya pun tengok kita Korea juga. Saya tengok dia punya plot, dia punya presentation semua something yang kita tak expect. Berbeza. Kalau kita tengok kita ni akan buat tak jadi ni, lain pula jadi dia. Benda-benda yang kita maknanya abang cerita ni dari segi dia punya penceritaan bang. Maksudnya dari segi skrip kan bang kan mula-mula skrip. Skrip maksudnya. Bila kita dapat skrip ni akan sampai ke tangan director. Director ni akan membaca skrip. Maksudnya director ada hak untuk ubah skrip tu untuk daripada dia ada hak dia. Nak change story ke, nak plot macam mana. Kalau kita dekat lepas ending story, kita tak boleh salahkan penulis tak bagus, because penulis akan bagi kepada pengarah yang mengarahkan kita tu. Betul tak? Betul. Ujungnya pengarah lah yang paling akhir sekali pengarah lah. Yang tanggungjawabnya kalau gagal jaya, tanggungjawabnya kepada pengarah. Betul. Kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Yalah, betul. Okey bang. Kalau dari segi technical production kita dah okey bang. Maksudnya kalau production sekarang kita dah ada lighting modern. Saya tengok lampu-lampu sekarang pun dah yang pakai LED kan. Sekarang banyak. Tapi saya tengoklah macam drama, kalau tengok TV sekarang semua terang-menderang. Dia tak ada macam art macam silhouette. Tak ada lah, semua terang. Semua terang je, flat je kan. Flat je. Dia tak ada depth pun tak ada. Tak ada macam dulu. Lepas tu
kurang momen kurang, lepas tu dialog bercakap, emosi bercakap, duduk bercakap. Yalah, betul. Itu kita kena ubah lah, kita kena ubah benda tu. Okey bang, saya rasa dah 30 minit ni. Terima kasih banyak bang kerana sudi sembang dengan saya hari ni. Abang ada apa-apa nak cakap? Abang ada apa-apa nak cakap lah bang? Maksudnya sebagai apa ni? Sebagai orang yang betul-betul pemain tega dalam industri filem Malaysia ni bang. Abang ada apa-apa nak terbuku di hati ke, nak disampaikan ke? Ada tak bang? Silakan. Adalah, kadang-kadang kita naklah industri ni berubah, kan? Kita tak kisah, kita nakkan orang-orang muda yang belajar pun, kita nakkan mereka datang ke atas lah. Kita nak harapkan orang lama-lama ni susah. Betul. Kan? Kita nakkan newcomers tu. Tapi kita nakkan satu capaian bagus lah. Dia ada improvement lah. Tangga graf nak kenaikan tu kena ada lah. Yalah, kan? Betul. Abang ahli main AC abang? Ya? Abang ahli main AC juga? Yes. Oh, ahli main AC ya. Okey bang, alright. Terima kasih banyak kerana okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bang. Alright. Sama-sama. Okey.